Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Tuan-tuan, puan-puan, para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah sesama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan lagi dalam sesi kuliah secara online. Kuliah secara rakaman pada pagi ini, sambungan pengajian kita berkenaan dengan solat berjamaah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan bincangkan berkenaan dengan keutamaan sembahyang berjamaah melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan ilmu yang akan disampaikan sedikit ini akan memberi manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya suka mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan sekalian. Sentiasalah kita mengelakkan diri kita daripada dijangkiti penyakit berbahaya wabak COVID-19 dengan kita sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Moga-moga dengan penjagaan SOP ini, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita semua daripada mara bahaya penyakit berbahaya COVID-19 itu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah marilah sama-sama kita bersedia untuk kita mendengar ataupun menonton rakaman ini berkenaan dengan tajuk sembahyang berjamaah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi sab'in wa 'ishrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang berjamaah terafdal daripada sembahyang berseorangan dengan 27 darjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kuliah yang lepas kita telah bincangkan berkenaan dengan sembahyang berjamaah. Ya, Nabi sebutkan bahawa orang yang sembahyang berjamaah ini yang tidak mudah diganggu oleh iblis dan syaitan. Analogi yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesalah orang yang tidak berjemaah itu, dia berada bersendirian seperti mana kambing yang telah keluar daripada kumpulannya dan mudah dimakan oleh serigala. Maksudnya ialah gangguan-gangguan. Sekiranya kita sembahyang berseorangan, gangguan-gangguan yang banyak gangguan-gangguan yang didapati ketika kita sembahyang berseorangan. Apabila kita sembahyang secara berjemaah, mudah-mudahan tuan-tuan, walaupun kita diganggu, kita masih lagi dalam keadaan berjemaah.
Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan sembahyang jemaah ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseolah yakni sembahyang terafdal, maknanya yang lebih baik. Sembahyang berjemaah terafdal, yakni terlebih baik daripada sembahyang berseorangan dengan 20 darjah. Maknanya darjat yang Allah berikan kepada orang-orang yang sembahyang secara berjemaah, sama ada di masjid, surau maupun di mana-mana, ya, dia akan dapat 27 darjah. Berbanding dengan orang yang sembahyang seorang, dia dapat 1, dan di sana terdapat gangguan-gangguan yang boleh merosakkan pahala sembahyang mereka. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan sembahyang berjemaah, yakni cara mudah untuk kita fahami, iaitu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu pahala sebanyak 27 darjah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum sembahyang berjemaah. Apakah hukum sembahyang berjemaah? Pada sembahyang Jumaat, ya, sembahyang Jumaat hukumnya fardu ain, dan sembahyang Jumaat itu hendaklah dibuat secara berjemaah. Tidak boleh orang buat sembahyang Jumaat seorang-seorang, ya, tidak dibenarkan, ya. Walaupun pada musim pandemik COVID-19 ini kita tidak dibenarkan untuk sembahyang Jumaat. Tidak dibenarkan sembahyang Jumaat itu bukanlah tidak dibenarkan secara mutlak, yakni dikurangkan bilangan jumlah kehadiran dengan had-had yang tertentu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sembahyang Jumaat itu hukumnya fardu ain ke atas diri seseorang mukallaf. Orang Islam yang mukallaf, ya, hukumnya wajib, hukumnya fardu ain ke atasnya melaksanakan sembahyang Jumaat. Alangkah ruginya tuan-tuan, ya, alangkah ruginya kita sekiranya kita dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang dicurahkan rezeki yang begitu luas oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak hadir sembahyang Jumaat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan fardu ain ke atas individu muslim itu seminggu sekali, ya, yakni pada hari Jumaat. Allah berfirman, ya, dalam surah Jumaat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ya, diwajibkan ke atas orang-orang beriman lelaki apabila diseru kepadanya untuk sembahyang Jumaat, maka hendaklah dia bersegera meninggalkan pekerjaannya, yakni untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Ini dalam keadaan suasana aman. Tetapi dalam suasana pandemik COVID-19 ini, kita dihadkan kehadiran untuk sembahyang Jumaat. Namun begitu, kita kenalah gantikan Jumaat itu dengan sembahyang zuhur. Jangan kita tinggalkan, dahlah Jumaat kita tinggalkan, bahkan sembahyang fardu zuhur pun juga kita tidak buat. Jenis apakah kita ini, ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita begitu banyak nikmat dan rahmatnya, namun kita melupai Allah, kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah kita ini, ya, hebat, ya. Bukan begitu, ya tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, hukum sembahyang berjamaah pada sembahyang fardu yang 5 waktu, yakni sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, 5 waktu dalam satu hari,
satu malam itu hukumnya fardu kifayah. Sembahyang fardu yang 5 waktu hukumnya fardu kifayah. Sekiranya kita berada dalam sesuatu tempat, satu taman perumahan, satu kampung, satu desa dan sebagainya, hukumnya fardu kifayah kepada kita, yakni sembahyang fardu itu secara berjemaah. Jadi kalau dah fardu kifayah tuan-tuan, sekiranya tidak ada orang yang melakukan jemaah tersebut dalam ibadah sembahyang itu, maka semuanya berdosa. Jadi alangkah mulianya sahabat-sahabat kita yang membantu kita melepaskan dosa tersebut dengan cara mereka melaksanakan sembahyang jemaah. Bagi yang tak berjemaah itu, janganlah kita keji, janganlah kita ejek sahabat-sahabat kita yang hadir secara berjemaah. Tambah-tambah lagi di musim pandemik ini yang dihadkan kehadiran berjemaah di masjid maupun surau. Bagi kita yang tidak hadir berjemaah ini, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi sahabat kita yang melepaskan fardu tersebut, maka kita tidak berdosa. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita teruskan lagi sunat hukumnya pada sembahyang jenazah dan juga sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Jadi hukum berjemaah pada sembahyang jenazah adalah hukumnya sunat. Sembahyang jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Sembahyang berjemaah, sembahyang jenazah itu hukumnya berjemaah, tetapi sunat berjemaah. Sunat berjemaah. Hukumnya fardu kifayah sembahyang jenazah dan sunat berjemaah. Kalau nak sembahyang seorang boleh, tak ada masalah. Dan juga sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Hukumnya sunat. Sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Apa tuan-tuan? Apakah sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah itu? Iaitu sembahyang sunat hajat. Selalu kita buat tuan-tuan. Kadang-kadang ada jemaah jemput kita untuk sama-sama kita sembahyang sunat hajat. Itu dah dikatakan sunat berjemaah pada sembahyang sunat hajat. Yang kedua, sembahyang sunat 2 hari raya. Hari Aidil Fitri dan juga hari Aidil Adha. Sunat berjemaah. Kalau nak buat seorang-seorang pun boleh. Tidak ada masalah. Buatlah seorang-seorang. Tetapi kalau buat seorang tuan-tuan, tidak ada meriahnya, tidak ada rasa seronoknya. Sebab itulah dalam hal keadaan apa jua pun, perbuatan kita, tindakan kita, pergaulan kita, komunikasi, hubungan sosial kita adalah secara berjamaah. Solat, sunat gerhana matahari, dan solat sunat lain, disunatkan kepada kita untuk dibuat secara berjamaah. Manakala yang keempatnya, hukum sembahyang berjamaah itu makruh. Hukumnya orang yang sembahyang tunai berimamkan orang yang sembahyang qada dan sebaliknya. Orang yang sembahyang tunai dia berimamkan orang sembahyang qada dan sebaliknya. Maknanya dia dah tahu dah orang tu sembahyang qada, dia pergi duduk belakang orang sembahyang qada tadi, dia niatkan bermakmum, bermakmum dengan orang itu, maka hukumnya makruh. Sembahyang tetap sah tetapi hukumnya makruh. Baik, seterusnya fasal yang ke-111
yakni cara sembahyang berjemaah. InsyaAllah kita masuk sedikit berkenaan dengan cara sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Seorang menjadi imam dan seorang lagi menjadi makmum. Baru dikatakan sembahyang berjemaah, yakni 2 orang atau lebih. Ya, lebih itu maksudnya ramailah. Paling kurang 2 orang. Ya, ada seorang imam dan ada seorang makmum. Kalau sembahyang dia seorang saja, dia tak panggil sembahyang jemaah. Ya, walaupun dia sembahyang di masjid, orang ramai, tapi dia buat seorang-seorang dia, maka tidak dikatakan dia berjemaah. Ya. Kedudukan imam dan makmum dibincangkan dalam kitab ini juga, bagaimana kedudukan imam dan juga kedudukan makmum dalam sembahyang berjemaah itu. Kalau pada permulaan sembahyang hanya makmum seorang sahaja, jika dalam sembahyang itu ada seorang makmum saja, hendaklah imam berdiri terkehadapan daripada makmum yang berdiri di sebelah kanan imam, iaitu hendaklah tumit imam lebih ke hadapan sedikit daripada tumit makmum. Jadi kalaulah sembahyang berjemaah 2 orang, tuan-tuan, ya, imam tadi dia tumit kaki dia mestilah terkehadapan sedikit daripada tumit kaki makmum. Dalam sembahyang itu, kalau datang seorang lelaki turut berjemaah, yakni masbuk, ya, di tengah-tengah sedang sembahyang datang seorang lelaki yang masbuk, maka makmum yang datang itu hendaklah berdiri di sebelah kiri imam. Orang makmum yang kedua tadi, apabila dia datang, dia mestilah berdiri di sebelah kiri imam, yakni cara aturan duduk dalam saf, tuan-tuan. Kalau datang makmum yang ketiga macam mana? Dia kena duduk di sebelah kanan pula. Mari makmum yang keempat, dia kena duduk sebelah kiri. Begitulah seterusnya. Jadi makmum yang datang itu hendaklah berdiri di sebelah kiri imam, sejajar dengan makmum yang di sebelah kanan imam. Maknanya satu baris, sejajar. Dalam keadaan begini juga boleh dilakukan salah satu. Jadi dalam keadaan makmum yang ketiga, makmum yang kedua datang tadi, ya, boleh dilakukan. Ya. Ini pentingnya ilmu, tuan-tuan. Bagaimana kita nak ambil makmum tadi, nak ambil tindakan. Dalam keadaan sedang sembahyang, dia nak ambil tindakan macam mana? Dalam keadaan begini, ya, yang pertama, imam maju ke hadapan. Ya, imam maju ke hadapan dan kedua-dua makmum merapatkan diri masing-masing menjadi satu saf di belakang imam. Imam tadi kalau dah datang makmum yang kedua, ya, dia ambil tindakan bergerak ke hadapan. Ya, bergerak ke hadapan, maka makmum 2 orang tadi mestilah merapatkan saf, ya, menjadi satu barisan, yakni saf di belakang imam. Atau, ya, kedua-dua makmum tadi undur ke belakang, imam tetap berada di tempat dia. Ya, kedua-dua makmum tadi undur ke belakang menjadi saf di belakang imam. Kedua-duanya masing-masing merapatkan diri. Maknanya kedua-duanya tadi mengambil langkah untuk bergerak. Bagi makmum yang berada di kanan imam, dia bergerak ke kiri. Bagi makmum yang berada di sebelah kiri imam, maka dia bergerak sebelah kanan. Satu langkah. Barulah saf tadi menjadi rapat. Kalau pada permulaan sembahyang
ada dua orang makmum, hendaklah kedua-duanya berdiri dalam saf di belakang imam. Jadi kalaulah dalam suasana tidak ada yang masbuk, ya, kedua-dua makmum tadi muafiq, maka dia duduk di belakang imam. Jika makmum banyak, aturlah saf itu sampai di tepi dinding. Kalau ramai, ya, kalau makmum tadi ramai, maka aturkanlah saf. Maksudnya duduk dalam satu saf, bermula daripada kanan, kiri, kanan, ya, kiri, kanan, kiri, sampailah kepada dinding. Ya, sampailah kepada dinding. Maksudnya saf yang pertama tadi mestilah penuh. Ya, mestilah penuh. Janganlah wujudkan saf baru, yakni saf kedua, sekiranya saf pertama tadi masih kosong. Ini adab kita, tata cara mengatur duduk dalam saf ketika sembahyang. Ya. Jika makmum banyak ataupun ramai, aturlah saf itu sampai di tepi dinding. Kalau masih lebih, ya, kalau dah lebih makmum tadi, buatlah saf yang lain, yakni saf kedua di belakang saf pertama itu. Saf kedua penuh, buatlah saf ketiga dan seterusnya. Jangan biarkan ada kosong di saf pertama, saf kedua, saf ketiga, sebelum kita wujudkan saf yang baru. Jadi inilah satu kaedah ataupun tata cara kita sembahyang berjamaah. Yang ini duduk dalam satu saf, kemudian penuhkan saf yang pertama, penuhkan saf yang kedua, penuhkan saf yang ketiga. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau makmum itu perempuan, macam mana pula? Ya, kalau makmum itu perempuan, yang kita sebagai contoh, seorang suami berjemaah di rumah bersama dengan isteri dia. Kalau makmum itu perempuan, seorang atau ramai dan imam lelaki. Ini dia seorang lelaki yang semuanya anak-anak dia tadi perempuan. Bagaimana? Hendaklah makmum semuanya berdiri di belakang imam. Kalau makmum tadi perempuan semuanya ataupun seorang, ya, maka hendaklah dia berdiri di belakang imam. Yakni imam tu lelaki. Kalau makmum bercampur lelaki dan perempuan, yakni ramai, ada lelaki ada perempuan, makmum lelaki diaturkan di belakang imam hingga beberapa saf. Ya, ini jadi sembahyang di masjid maupun surau, tempat yang ramai jemaah, bilangan jemaahnya ada lelaki ada perempuan, maka kita aturkan saf wanita dan juga saf lelaki. Aturkan saf lelaki di belakang imam, manakala saf perempuan di belakang saf lelaki. Ya. Kemudian saf kanak-kanak lelaki. Jadi ada juga kehadiran kanak-kanak berjemaah. Macam mana? Jadi aturannya yang pertama, imam duduk di tempat imam lah. Kedua, makmum lelaki akan duduk di belakang imam, penuhkan saf. Kemudian barisan saf yang selepas daripada lelaki dewasa itu adalah saf kanak-kanak lelaki. Ya? Saf kanak-kanak lelaki. Selepas saf kanak-kanak lelaki, maka saf wanita. Barulah boleh wujudkan saf perempuan. Sekiranya seorang perempuan menjadi imam kepada makmum perempuan semuanya, ini dalam suasana orang perempuan ramai dan imamnya juga perempuan, hendaklah dia berdiri di tengah-tengah saf pertama. Imam tadi, orang yang nak jadi imam pada makmum yang semuanya wanita, yang semuanya perempuan, maka dia hendaklah berada di tengah-tengah saf pertama dan hendaklah dia berdiri lebih ke hadapan sedikit. Ya? Dia berdiri
lebih ke hadapan sedikit daripada makmum, ya, makmum wanita tu dalam saf itu juga, ya. Dia lebihkan sedikit untuk menunjukkan ia menjadi imam, ya. Lebihkan sikit, naik, ya. Tapak kakinya naik ke hadapan sedikit, yang melebihi garisan saf tadi, yang menandakan ianya imam, ya. Dalam sembahyang Jumaat, di dalam sembahyang Jumaat, makmum yang tidak dapat serakaat bersama-sama imam dalam sembahyang fardu Jumaat tidaklah dikira ianya mendapat Jumaat itu. Ini isu, tuan-tuan, ya. Isunya orang yang datang solat fardu Jumaat, dia datang lewat, ya. Datang tu imam duduk dalam keadaan tahiyat akhir, ya. Maka bagaimana keadaan makmum tadi, ya? Dia sampai masuk dalam masjid, orang semuanya duduk dalam tahiyat akhir, maka dia hendaklah mengangkat takbir niat sembahyang Jumaat, kemudian dia duduk mengikut, ya, tahiyat bersama-sama dengan imam. Imam bagi salam, maka dia hendaklah sempurnakan sembahyangnya itu 4 rakaat, ya. 4 rakaat. Okey. Jadi orang yang datang lewat tadi, yang tidak dapat 1 rakaat pun bersama-sama dengan imam, tidaklah dikira ianya mendapat Jumaat itu. Tidak dikira ia mendapat Jumaat itu. Tak dikira. Tetapi dia dikehendaki meneruskan sembahyangnya dengan 4 rakaat. Seperti sembahyang zuhur. Ya, dia kena lengkapkan 4 rakaat. Jadi sebab itu, tuan-tuan, kena datang awal lah. Kena datang awal. Orang lain dah sudah semua bagi salam, kita bangun semula. Apa hal? Ya, apa hal kita? Sahabat kita tanya, kenapa tu? Ya, apa hal dengan orang tu? Ini kes datang lambat lah, ya. Walau bagaimanapun, inilah menunjukkan mudahnya agama Islam dan mengambil berat tentang orang-orang Islam itu, ya, terutamanya dalam beribadah, ya. Ada jalan penyelesaiannya. Kalau tak sempat mengangkat takbir bersama-sama dengan imam, ya, kalau walaupun dia dapat 1 rakaat, maka dia kena tambah 1 rakaat lagi. Kalau dia tidak dapat rakaat, tuan-tuan, maka dia kena teruskan 4 rakaat seperti mana sembahyang zuhur. Jadi sembahyang berjamaah, ya, seperti yang telah dinyatakan dahulu, adalah lebih afdal daripada sembahyang berseorangan dengan 27 kali ganda. Jadi inilah keuntungan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang-orang yang sentiasa sembahyang berjamaah. Maka gandaan pahalanya lebih 27 kali ganda berbanding dengan orang sembahyang seorang. Jadi inilah, tuan-tuan, kadang-kala kita ni tak berapa faham, ya. Allah Ta'ala maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan berkali-kali dalam hadis-hadisnya tentang kelebihan sembahyang berjemaah. Tetapi kehadiran jemaah di surau masjid juga tidak ramai. Inilah, ya, menandakan bahawa nipisnya iman yang ada dalam dada kita, tuan-tuan. Nipisnya iman kita. Sebab itulah, tuan-tuan, berjemaah ini perlu kepada jihad, perlu kepada jihad nafs. Sebab itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
setelah balik daripada peperangan besar, ya, dia seronok. Mereka ni seronoklah. Sebab apa seronok? Sebab telah menang di dalam peperangan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kamu akan jumpa dengan suatu peperangan yang besar lagi, yakni jihad diri, tuan-tuan. Jihadun nafsi, jihad diri. Peperangan melawan musuh tadi perang kecil baru, tetapi yang paling besar adalah perang untuk lawan nafsu kita. Sebab itu tuan-tuan, kita cuba atasilah lawan nafsu kita, dan kita kuatkan semangat kita untuk terus melaksanakan sembahyang berjemaah walaupun tidak dapat 5 waktu. Buatlah dalam satu hari itu mana yang dapat, tuan-tuan. Kadang-kadang kita bekerja, tuntutan kerja itu yang tidak mengizinkan kita untuk berjemaah. Jadi mana yang sempat, kita buatlah. Sekiranya sempat maghrib, maka buatlah maghrib. Sekiranya sempat isyak, buatlah sempat waktu isyak. Sempat subuh, buatlah waktu subuh. Walaupun tidak berjemaah di masjid ataupun surau, maka berjemaahlah dengan isteri di rumah. Jadi lebih baik kepada kita orang lelaki ni di masjid maupun surau lah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah sekadar itu dulu untuk kuliah sesi ini, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada bab syarat-syarat sembahyang berjemaah pada sesi yang akan datang. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kesimpulannya, keutamaan sembahyang berjemaah ini adalah terafdal bagi kita orang lelaki, yakni 27 darjat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kepada orang-orang yang sembahyang berjemaah berbanding dengan orang sembahyang sendirian, yang akan dapat 1. Mana yang lebih? 1 berbanding dengan 27. Sudah tentu yang 27 itu lebih, dan yang 27 inilah perlu dikutip, perlu dituai, perlu diambil untuk kegunaan kita di hari akhirat nanti sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kejalanan diri saya, aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.